Okay guys, untuk part yang seterusnya kita akan belajar macam mana kita nak edit banyak-banyak gambar sekaligus guna action yang kita dah buat. Okay, jadi untuk membuat proses ni kita memerlukan software daripada Adobe juga yang dipanggil Adobe Bridge. Jadi Adobe Bridge ni anda boleh install daripada Creative Cloud dan normally kita memang install sekali lah. Kalau kita install Lightroom, kita install Photoshop, kita akan install Bridge juga. Bridge ni adalah macam Windows Explorer yang membantu kita mempercepatkan untuk browse file-file Photoshop, PSD, kita boleh tengok preview dia dan kita boleh tengok file AI, Illustrator, file Premiere, file After Effects, Audition, semua kita boleh tengok melalui Adobe Bridge. Dia macam nama dia lah, dia adalah bridge kepada perisian-perisian Adobe untuk berinteraksi sesama sendiri atau untuk just browse saja. Jadi untuk tujuan tu kita akan buka Adobe Bridge di mana saya dah buka dah Adobe ni. Dan apa yang kita kena buat adalah simple je. First kita kena select gambar yang kita nak proses dan kat sini saya dah letak 10 gambar untuk kita proses. Semuanya JPG. And then apa kita kena buat ialah kita klik tools, kita klik Photoshop, kita klik image processor. Di sini kita akan dapat Windows image processor dan seterusnya kita perlu select pada nombor 2 ni, klik pada save in same location. Okey. Untuk nombor 3, file type, kita tak nak save sebagai JPEG sebab nanti bila kita buat processing, action kita create 4 layer, right? Jadi kita nak save semua layer tu dalam PSD kita. So kita kena pilih PSD lah. Dan seterusnya, kita kena pilih pada preference run action yang kita dah buat. Dan untuk kes saya dah buat dengan nama auto white background removal. So select je action tu. Maknanya apa Windows image processor ni buat ialah dia mengarahkan Photoshop untuk proses setiap gambar yang kita select tadi dan seterusnya dia akan apply action yang kita dah create dan kemudian setiap satu file tu dia akan save sebagai PSD secara automatik. So kalau dah siap kita just klik run. Bergantung kepada kelajuan komputer kita, semakin laju semakin baik. Semakin banyak RAM, semakin cepat Photoshop boleh proses gambar kita. Dan satu lagi benda, SSD sangat membantu. Saya sangat sarankan anda tukar hard disk kepada SSD jika anda masih gunakan hard disk lama. Kelajuan yang boleh diberikan adalah dari 5 hingga 10 kali ganda. Saya tak boleh bayangkan membuat editing tanpa menggunakan SSD. Dan SSD pun ada banyak jenis, ada yang SATA dan ada yang M2. Bergantung kepada motherboard komputer anda boleh check lah dengan vendor komputer apa SSD yang sesuai dengan komputer anda. Jadi di sini kalau anda perhatikan dia memang tengah buat semua proses tu automatic. Ini adalah kelebihan menggunakan action dan sejak awal lagi sebenarnya, ingat daripada tahun 2005 kot, 2006 saya dah menggunakan proses macam ni lah untuk mempercepatkan kerja-kerja saya. Jadi kalau kita lihat di sini kita dah ada satu folder PSD. Okay. Nampak tak? Semua gambar-gambar tu dia sudah save sebagai PSD. Kalau kita cuba buka salah satu file, contohnya yang ni. Okay. Ini adalah gambar yang diproses. Kalau kita paparkan yang original, kalau perhatikan, gambar adalah sikit gelap. Kalau saya enablekan enhancement, nampak dia punya background dah agak baik lah. Jadi di sini kita dah mempercepatkan banyak proses. Kita tak perlu buka satu-satu, buat proses satu-satu dan kita boleh ubah kesemuanya. Kalau kita double klik dekat curve pada bahagian subject, kita boleh adjust. Dan ini memang banyak membantulah dalam professional workflow, especially kalau kita ada banyak gambar yang kita nak adjust background dia. Walaupun sedikit adjustment yang kita buat, tapi dia akan membantu memperbaiki gambar kita.
especially kalau kita shoot unlimited lah. Ramai orang ingat kalau kita shoot unlimited maknanya kita tak perlu nak enhance gambar. Ini adalah satu orang kata ni sebenarnya terpulang pada owner, pada fotografer tu sendiri. Sebab kalau kenapa anda ambil gambar exposure tak betul, anda adalah professional photographer, so make sure gambar anda kalau kita hantar kepada customer walaupun unlimited, kita snap banyak, kita kena pastikan at least the basic exposure tu adalah tepat. Jadi kalau kita tak boleh nak capai exposure yang tepat setiap kali, kita perlukan bantuan daripada Photoshop. Dan kalau ada banyak, kita boleh gunakan cara macam ni untuk buat adjustment. Dan hari ni sangat mudah dengan adanya Photoshop 2020. Kita boleh buat banyak proses dengan laju. Dan macam auto background removal ni sebenarnya adalah satu features yang sangat berguna. Saya melompat keriangan macam budak-budak bila tahu Adobe release function macam ni. Jadi bila kita combine dia dengan action process, ini yang kita dapat. Okay. So kalau kita dah siap semua ni, maknanya kita dah puas hati, kita dah review setiap satu gambar, kita boleh highlight semua gambar dan sekali lagi kita klik pada Photoshop, Image Process, dan kali ni kita terus save as JPEG. Jadi di sini dia akan export semua gambar ni kepada flatten layered JPEG. Maknanya kita dah boleh hantar kepada customer. Impossible kita hantar PSD kepada customer sebab customer mungkin tak ada Photoshop. Kalau dia advance client, mungkin dia boleh buka Photoshop lah, tapi mostly tak tahu Photoshop tu apa pun. Jadi kita just run ni, tapi make sure run action tu kita kena cancel dulu, uncheck dia, sebab kalau tak nanti dia run proses yang sama. Kita just nak save pada JPEG je. Kalau guna dalam Lightroom, dia lebih mudah. Dalam proses export, kita boleh buat watermark sekali. Tapi kita tak perlulah buat watermark kat situ. Kalau kita perhatikan kat sini, conversion daripada PSD kepada JPEG adalah cepat je. Dia cuma perlu flatten dan kemudian dia save. So dah siap lah gambar kita JPEG. Kalau kita buka, ini adalah gambar yang final lah. So hopefully proses ni dalam bahagian 3 part ni, action, macam mana nak buat adjustment secara manually, dan juga macam mana nak buat batch processing. Kita panggil proses ni sebagai batch processing. Benda ni akan membantu workflow anda, especially bila kita deal dengan gambar yang banyak